Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama ni kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Mu'minat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pada pagi tadi kita dah berlangsung aktiviti surau, peringkat surau, sunatan dan juga hari kesihatan peringkat surau An-Nur Bila Mujara. Dan saya kira malam ni kira kemuncak kepada pengisian kita pada hari ni lah. Kita biasa kalau hari minggu kita buat kuliah maghrib kan, tapi malam ni kita versatile dan sikit kuliah tu kita buat dan lebih kepada pengisian kesihatan. Jadi bersama kita pada malam ni saya jemput bukan ustaz, maksudnya beliau merupakan seorang doktor kesihatan dan beliau merupakan kawan dulu lah, sahabat dulu masa belajar dulu. Tapi dia bukan sebarang doktor lah, dan dalam masa yang sama beliau merupakan ahli Quran, insyaAllah. Jadi sebelum saya menyerahkan majlis kepada doktor kita pada malam ini, sudilah kiranya untuk saya perkenalkan sedikit sebanyak latar belakang doktor kita. Nama diberi Dr. Ahmad Rashid. Dr. Ahmad Rashid bin Razali, kelulusan perubatan Universiti Sains Islam Malaysia 2011, dan sebelum itu beliau merupakan graduan Darul Quran 2003-2004. Pengalaman bekerja merupakan pernah buat housemanship dekat Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh, Pahang, dan pernah bertugas sebagai pegawai perubatan di Hospital Raub, Hospital Tanjung Karang, dan jawatan beliau terkini merupakan residen doktor ataupun doktor tetap di Klinik As-Salam Seksyen 7 Bandar Baru. Klinik Madani. Klinik Madani. Klinik Madani. Kajang Utama. Beliau merupakan owner dan juga doktor residen di Klinik Madani Kajang Utama. Jadi tanpa melengahkan kalam, saya menyerahkan majlis kepada Al-Fatih Dr. Rashid untuk memberi perkongsian beliau. Fadhal masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ringkasan daripada apa yang saya ucapkan tadi adalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan juga kita memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala, wa na'udzubillah, dan kita memohon keampunan daripada Allah Ta'ala, dan kita wa na'udzubillah min syururi anfusina, kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala daripada keburukan diri kita sendiri, wa min sayyiati a'malina, dan juga daripada keburukan amal-amal kita, keburukan diri kita sendiri dan juga daripada amal kita yang tak baik. Wa nashhadu an la ilaha illallah, dan kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah Ta'ala. Saya Dr. Rashid, dan saya sahabat lama lah dengan panggil Ustaz Sufian ya. Ustaz Sufian. So saya kenal dia tak lama, dalam setahun lebih. Dia pun hafiz Quran juga. Jadi waktu itulah kenal dengan dia. Dan suara dia sedap lah. Suara dia baca Quran sangat sedap. Dan kemudian kita berpisah. Sepatutnya dia program masuk UIA kan. Saya tak masuk UIA, saya masuk USIM. Waktu tu USIM baru buka. Jadi kita batch pertama USIM. Selama USIM ni dia setahun foundation, kemudian 6 tahun degree. Berbeza dengan UIA dia 2 tahun foundation, kemudian 5 tahun degree. Tapi total semua 7 tahun lah. Berbanding dengan universiti-universiti yang lain, kebanyakannya semua 6 tahun semua. Cuma kecuali UIA dan USIM dia 7 tahun. Sebabnya mungkin ada subjek-subjek tambahan lah, seperti bahasa Arab, ada juga hafal Quran, itulah. Dan
Jadi di situ ada macam kita kata kerugian 1 tahun, tapi sebenarnya kita dapat banyak input lah, especially Islamic input, untuk nanti memang sangat membantu bila kita nak bekerja nanti. Saya ni mukadimah je lah dulu kan, cerita pasal background bagi ada rapport lah, ada hubungan dengan tuan-puan semua. Apa sebenarnya bagusnya ada Islamic input ni? Islamic input ni bukan setakat keluar jadi doktor, lepas tu angkat tangan baca doa sebelah patient ya, sebelah pesakit. Jadi bukan tu sebenarnya, tapi dalam Islamic input ni memberi kita kesedaran bahawasanya yang penting sekali, mungkin tuan-puan pernah dengar sebelum ni, banyak sangat pesakit-pesakit ni masuk dalam hospital ni, dan kita lepas habis belajar kita akan kena buat housemanship. Wajib buat macam kita kata probation lah kan. Kalau kita habis ambil lesen tu ada 2 tahun kan percubaan. Jadi macam tu juga 2 tahun housemanship probation untuk kita jadi doktor, full doktor lah, lesen penuh lah, macam kita competent license kan untuk kita mandu. Jadi waktu houseman ni memang tough lah. Jadi apa yang saya dapat lihat lah daripada, saya tak tahu kalau ada orang yang buat kajian ke, data-data ke apa yang dikumpul ke, tapi berdasarkan penglihatan pandangan kita, memang ramai sangat orang-orang yang masuk hospital ward ni, dia tak semayang. Dia terus tinggal semayang. Dia bukan setakat sakit jasad dia sakit iman sekali. Jadi dia datang tu sebab dia sakit fizikal kan, kemungkinan besar memang sakit fizikal. Kat hospital pun ada juga sakit mental kan, tapi sakit mental tu tak apalah, kita tolak ke tepi. Tapi bila dia sakit fizikal, dia bawa bersama dengan dia sakit iman sekali. Jadi ramai sangat. Sampaikan waktu saya ingat waktu saya di Jabatan Ortopedik Houseman, waktu tu HOD dia, Ketua Jabatan Dr. Yusof lah, sangat bagus dia. Dulu dia mengajar di UIA juga, lepas tu dia di Kuantan, kemudian dia Temeloh lah. Lepas tu dia kumpulkan kami bersama-sama dengan houseman grad daripada UIA. Dia kumpulkan, kita usim beberapa orang dan UIA beberapa orang. Dia kata saya tak ada masa sangat berada di ward ni. Dia kata sebab saya ni sibuk kan, ketua jabatan, kena banyak attend meeting bagai semua. Jadi saya memang sangat mengharapkan kamu yang ada kesedaran sikit ni, supaya kalau ada masa bersama dengan pesakit ni, dapatlah nasihatkan supaya at least sekurang-kurangnya dapat jaga semayang, dia kata. Jadi penting bukan setakat kita ada ilmu mungkin kita tahu ilmu pasal semayang apa semua, tapi ada kesedaran nak menyedarkan orang. Jadi bagus sangat Dr. Yusof tu, dia bukan setakat ketua jabatan yang menguruskan jabatan ortopedik tu, tapi dia ada kerisauan dia tu. Kerisauan macam mana orang yang masuk dalam hospital ni, dia bukan setakat bila keluar nanti mungkin dia akan sihat, tapi dia boleh bawa sekali keluar daripada ward tu supaya iman dia pun terselamat juga. Macam tu. Jadi banyaklah kelemahan-kelemahan yang kita perlu perbaikilah dalam terutamanya ibadah pesakit. Jadi sekarang ni dah kita ke arah hospital mesra ibadah. USM ada buat usaha ni, dan juga hospital-hospital kerajaan terpilih pun ada. Diorang wujudkan hospital mesra ibadah. Yang saya tahu hospital Sungai Buloh, hospital Shah Alam antaranya, diorang sediakan buku-buku kecil tentang ibadah sakit, waktu sakit, dan juga diorang sediakan spray kan untuk ambil wuduk. Spray untuk ambil wuduk. Lepas tu kemudian mungkin ada juga hospital, sebahagian hospital yang ada ustaz untuk dia round, untuk dia beri kaunseling lah. Banyak orang yang sakit kan, dia pun mental pun jadi terganggu kan, dan dia boleh bagi nasihat macam mana nak semayang lah, especially itu. Jadi bila kita waktu houseman ni tak banyak sangat masa lah, kita banyak sibuk dengan ambil sejarah pesakit, ambil darah, buat kerja orang kata macam kuli berbayar kan. Semua macam askar lah lebih kurang.
Lepas tu bila kita tak ada masa sangat dengan pesakit, kita hanya ada masa beberapa minit je, jadi kita akan gunakan masa yang beberapa minit tu, kita akan tanya satu, boleh tidur malam tak? Contoh kalau kita nak review waktu pagi kan, makcik boleh tidur malam tadi, macam mana boleh tidur? Boleh tidur. Tu penting tak? Nanti kita nak present dekat specialist kan, kita malam tadi tak boleh tidur, maksudnya sakit lah benda tu. So dia kena buat sesuatu untuk meringankan sakit. Yang kedua, makan minum okey. Appetite kan. So makan minum pun menentukan kesihatan orang tu. Yang ketiga, mungkin soalan tambahan, kita kata ada masalah tak nak semayang, macam tu. Jadi kalau kita sebagai seorang doktor yang ada kesedaran, bukan setakat kita tanya dua soalan yang pertama ni, tapi kita kena tanya soalan yang ketiga juga. Semayang okey tak? Kalau dia kata semayang susah sikit, maksudnya ada kaitan juga dengan sakit, dia susah nak semayang. Lepas tu kalau dia tak ada kesedaran nak semayang, mungkin menimbulkan kesedaran dia untuk semayang. Jadi waktu saya di Hospital Tanjung Karang, review dalam ward ada banyak sakit-sakit denggi ke apa kan, diorang kan banyak masuk air kan, drip. Jadi ramai orang-orang muda, termasuk juga orang yang agak berumur. Bila kita review, kita tanya semayang tak malam tadi? Tak semayang. Kata, boleh semayang ke doktor? Sakit ni, dia kata. Jadi sakit tu bukan alasan untuk kita tinggalkan semayang, yang mana rukun yang kedua lepas syahadah, lepas kita mengucapkan, kita bersaksi, yang kedua semayang terus. Jadi itu dia tanya, boleh semayang ke doktor, sakit ni? Lepas tu masuk air, macam susah nak ambil semayang kan, masuk air. Jadi benda tu kita kena angkat stigma, angkat salah faham, ataupun mungkin dia cuai, ataupun dia tak nak ambil tahu langsung pasal semayang. Jadi bukan setakat tugas doktor je, tapi tugas misi, tugas MA, tugas semua staf di ward dan hospital dan klinik juga, untuk menimbulkan kesedaran sebagai orang Islam, bawa ibadah yang utama dalam rukun Islam ni dalam hidup dia. Macam tu. Tu sekadar mukadimah lah, saya tak plan pun nak cakap pasal ni. Cakap pasal ni pula. Okey. Jadi yang tu lah. So saya nak tajuk utamanya, saya nak bercakap sebelum tu saya nak puji surau ni. Saya bagi tahu kat sahabat saya Ustaz Sufian kan, push banyaknya jemaah ni meriah, lepas tu ramai orang-orang muda. Jadi bermaksud kalau ramai orang muda ni, masa depan dia cerah lah kan, maknanya masa depan cerah. Saya ada kesempatan lah untuk saya berada di negara luar, teman isteri saya belajar. Bila saya tengok masjid-masjid yang ditunjangi oleh orang-orang muda ni, yang kuat, ada idea, memang meriah. Ada satu masjid ni mungkin boleh tengok kat Facebook, nama dia Masjid Green, Green apa Green, masjid apa kat Birmingham lah, Masjid Green. Dia bekas bukan masjid sebenarnya, dia bangunan utama dia ni adalah bekas church kot, bekas gereja. Lepas tu memang bangunan yang sangat lama lah, bangunan sebelum Perang Dunia lagi. Lepas tu dia convert jadi masjid. Tapi masjid ni memang dia punya aktiviti dia Masya Allah. Kalau pergi kalau tarawih tu memang penuh melimpah sampai keluar. Itu baru hari-hari biasa, belum lagi malam ke-27 sampai keluar jalan dia semayang. Lepas tu kalau buka puasa memang saprah panjang buka puasa, sampai memang ramai kita boleh nampak orang putih pun ada. Diorang even bukan Islam pun datang buka puasa sekali kan. Waktu orang putih yang baru masuk Islam datang tanya borak-borak kan. Jadi lepas tu waktu raya pula diorang buat macam pesta. So diorang combine masjid-masjid, atau diorang tak ada surau kan, mazhab diorang, masjid-masjid combine, mungkin 3, 4, 5 masjid combine. Lepas tu buat, diorang memang semayang raya dekat taman yang terbuka, dia panggil park lah, memang luas. Lepas tu memang panjang, jauh mata memandang, bersaf-saf. Lepas tu kat tepi dia tu ada macam pesta, macam dulu kita kecil-kecil dulu ada pesta convocation kan. Sekarang pesta convocation dah macam tak pesta lah rasanya kan. Jadi siap ada macam bouncy castle lah, bagai apa semua, memang meriah sangat.
Lepas tu saya cuma berkongsi lah pengalaman kan. Sembahyang dia tu di atas, imam dia kat atas pentas macam buat konsert. Lepas tu sebelum tu dia punya ketua polis dia berucap. Ketua polis dia bukan Islam. Lepas tu dia punya datuk bandar dia berucap, bukan Islam juga. Lepas tu imam dia. Lepas tu memang, lepas tu dalam surat khabar The Guardian kata adalah perhimpunan yang terbesar, perhimpunan keagamaan terbesar di Europe. Dia dianggap, sampaikan bila second time saya pergi tu, orang-orang daripada mana jauhlah daripada negara, bukan negara sana, negara UK, negara France ke, Holland ke, even daripada Amerika kot datang semata-mata nak tengok suasana tu, suasana begitu hidup. Sebabnya tunjang dia tu orang muda lah, orang muda banyak ni. Orang yang tua ni dia menyumbang mungkin idea, pengalaman dia, tapi orang muda banyak gerakkan. Tu nak cerita lah dia punya meriahnya, suasana dekat luar lah, macam tu. So kita pun boleh buat sekali. Jadi tajuk yang saya nak bentangkan ni pasal Islam dan kesihatan lah. Macam mana saya nak, saya nak return nak back mungkin jauh sangat kot. Back. Okay. So saya tekan itulah ni. Alright. So saya hanya bentangkan pasal beberapa kes yang saya tengok dapat encounter dekat klinik. Contoh kes satu, Puan B 45 tahun, dia datang untuk buat medical check up je lah, saringan kesihatan. Lepas tu tengok medical check up dia, memang tekanan darah dia dah nak pingsan lah. Saya tengok ni 200, 120. Untuk pengetahuan, tekanan darah yang normal adalah 140, 90, bawah daripada tu. Jadi bila 200, 120 ni yang idealnya adalah memang kena rujuk ke hospital. So dia tak pernah tahu yang dia ada darah tinggi, tapi dia tak ada simptom lain. Lepas tu dia memang tak ambil ubatan apa. Lepas tu dia memang kebetulan ini puan kan, suami dia seorang kira macam orang kata ranking yang tinggi dalam suplemen punya ni lah, suplemen mungkin direct selling ke apa ke. So dia kata suami dia kata memang dia tak bagi apa-apa ubat, dia hanya bagi suplemen je. So suami owner suplemen, dan ujian darah ujian buah pinggang dia tengok dia dah tahap kedua. Jadi dalam buah pinggang ni kita ada beberapa tahap. Yang tahap yang paling teruk sekali tahap yang kelima lah. Tahap yang kelima ni maksudnya dia dah gagal berfungsi. Buah pinggang, fungsi buah pinggang kita adalah untuk filter macam kuku lah. Saya suka explain kat patient kan, ni macam kuku kat badan kita. Besar punya kuku ni ada kat dalam badan kita. So dia tak perlu tukar tapis, tak perlu tukar penapis, dia sampai seumur hidup. Jadi dia dah tahap kedua. So ini salah satu contoh, bermaksud pentingnya kita buat saringan kesihatan. Saringan kesihatan bila kena buat? Sebaiknya waktu kita dah umur 20 tahun ke atas, tapi kalau ikutkan guideline 30 ke 35 tahun ke atas, at least setahun sekali kalau kita tak ada apa-apa sakit lah. Macam tu. Lepas tu kes yang kedua, ini untuk bakal haji tahun lepas. Bakal haji orang kata KKM dan tabung haji dia bagi syarat yang sangat ketat untuk orang nak pergi haji kan. Sebenarnya tak, sebenarnya memang syarat dia macam tu. Cuma mungkinlah doktor macam longgar-longgarkan sikit kan. Tapi dalam kita baru-baru ni saya ada untuk dapatkan khusus untuk pemeriksa bakal haji ni, dia kata memang kena ikut betul-betul guideline ni. Sebab dia akan pantau kita, kalau kita lepaskan bakal haji yang tak sepatutnya kita lepas, nanti kita yang kena habis. So 54 tahun dia tak pernah buat apa-apa saringan juga. Memang tekanan darah dia pun tinggi. Lepas tu dia pun bila berjalan dia dah mengah dah. Maksud bila kita berjalan mengah ni, berjalan baru sikit berjalan dah mengah, maknanya ada kaitan dengan jantung kan. So kita ada beberapa saringan ataupun assessment tahap. Kita tengok tahap mana dia ni sakit jantung. So kalau kita tengok ni dah tahap ke-3 atau ke-4. Kalau ikutkan
guideline tu memang tak boleh bagi lepas lah. Memang tak lepas. Hujan darah buah pinggang pun dah tahap keempat dah. So dia dah teruk dah dia punya keadaan kesihatan dia. Okey. Lagi satu, ini memang regular lah datang. Setiap 2 hari dia akan datang ke klinik. Ni Encik M ni 64 tahun, dia memang ada sakit lemah jantung. Lepas tu kaki dia bengkak. Ini komplikasi daripada lemah jantung, kaki dia akan bengkak. Jalan pun akan berseret. Lepas tu dia akan terkumpul air dekat dia punya paru-paru dia. Bila kumpul air kat paru-paru, dia akan mengah, cungap. Macam tu. Saya suka tunjuk kat orang macam mana bernafasnya orang yang tercungap ni, macam tu. Macam tu dia tarik macam orang lemas dalam laut. Padahal dia tak lemas dalam laut. Lepas tu sampai ke tahap apa? Dia dah kumpul air kat dalam perut dia. So dia punya jantung dia dah lemah, dia pump pun tak boleh pump dengan sangat baik. Jantung kita ni daripada kita lahir lagi, sebelum kita lahir lagi sebenarnya jantung kita dah berdenyut. Pertama sekali bila orang mengandung, dia datang doktor nak scan. Saya baru tahu saya mengandung kan. Contohnya baru 6 minggu ke 8 minggu. Doktor akan pertama sekali doktor akan tengok ada ke tak dia punya kantung. Yang kedua doktor akan tengok ada tak jantung dia berdenyut. So daripada awal masa sebelum kita lahir lagi, jantung kita dah buat kerja dah. Pam jantung dia pump. So tapi oksigen dia bukan bernafas ikut mulut ke hidung. Dia nak bernafas macam mana ikut mulut hidung, memang lemas lah dia kan, dalam tu ada air ketuban kan. So oksigen bagi melalui tali pusat. So saya simpang sikit, saya nak cerita pasal macam mana baby tumbuh sarang dia, development dia, perkembangan dia dalam perut. Dia akan dapat oksigen melalui tali pusat. Dapat oksigen. Oksigen masuk dan darah pakai oksigen. Darah yang dia pakai tu adalah khas untuk darah baby. Dia panggil HbF. F tu fetus lah. Fetus tu maksudnya baby. HbF. Sebab apa HbF? HbF ni dia ada satu sifat yang sangat istimewa. Dia tangkap oksigen dia lebih cepat. Dia punya sayang dia, oksigen dia begitu sayang sangat oksigen. Dia akan mudah dapat tangkap oksigen berbanding dengan kita hemoglobin A2. So bila dia dah membesar, jantung berdenyut. Jantung ni nak pump darah ke seluruh, hantar darah ke seluruh badan. Okey, denyut. Lepas tu bila baby ni lahir, darah tu akan musnah. Darah yang tadi kat dalam HbF kita panggil, dia akan dihancurkan sedikit kat hati. Dia akan ganti dengan darah baru. Nama dia HbA2. So darah ni yang kita ada ni, darah ni. So sebab itulah bila baby lahir memang dia akan kuning. Tapi kuning dia tengok ni tahap mana. Kuning tu sebab apa? Kuning tu sebab darah tu lah, terhancurnya darah tu diproses nak penukaran darah baru, persalinan darah baru, proses persalinan darah barulah menyebabkan dia kuning. So memang kita kena bagi tahu kat pesakit bagi tahu ini proses normal kuning ni, cumanya setengah baby dia punya kuning dia lebih sikit. Jadi itu bahaya kepada perkembangan otak dia. Macam itulah. Jadi jantung ni bila dia lemah jantung, dia tak boleh nak pump darah sebanyak yang sepatutnya kan, sebanyak yang sepatutnya. Contohlah dia patut dalam badan kita ni pula, saya nak bagi tahu dalam badan kita ni ada 5 liter darah. Semua orang ni, kita ni Allah dah ciptakan, semua kita ni, saya walaupun badan kecil, tuan badan besar sikit kan, kita semua ada 5 liter darah. So setiap kali pump 70 mil akan pump ke satu badan. 70 mil. Lebih kurang 1 minit akan pump lebih kurang 5 liter. Okey. So bila darah tu dia tak dapat pump 70 mil, dia tak dapat pump, jadi ada lebihan lagi darah yang tak dipump keluar, menyebabkan darah tu lama-lama dia backflow, dia panggil backflow. Lama-lama tu yang jadi bengkak kaki, air dalam jantung, air dalam perut. So tu ceritanya lah. Jauh sikit simpang, tapi pakcik ni memang setiap 2 hari dia akan datang kat klinik. Dia akan datang untuk buang air.
Buang air pula bukan sikit-sikit air, buang air 1 liter air. Ni baru 5 mil air, 500 kan. 500 mil air kita buang hampir 1 liter air. Kalau tak boleh tidur pakcik malam-malam. Jadi memang kita kena cucuk perut dia. Memang kalau pergi ke hospital pun, hospital kata, doktor kata tak boleh buat apa dah. Bagi ubat pun, makan ubat untuk bantu dia kencing banyak, tapi itu pun tak bantu. So last sekali dia datang lah, lepas tu dia bagi tahu kat doktor hospital sedang, sebab hospital sedang adalah pusat kepada jantung. Doktor kata tak apalah, teruskanlah pakcik. So memang setiap 2 hari dia akan datang. Memang senyum lah, datang senyum doktor. Macam biasa. Cucuk kat perut dia, tarik keluar air. Tak adalah pun, nanti saya tunjuk gambar proses tu lah, prosedur tu. Okey. Jadi berbalik kepada kita punya topik kita. Tadi tu hanya selingan lah nak bagi tahu kes-kes ni. Islam dan kesihatan. So tujuan saya cakap malam ni bukan nak cakap pasal kita nak kena makan apa, kita nak kena minum apa, kita nak kena elakkan apa. Tapi topik kita malam ni saya nak cakap berkenaan apa kaitan Islam dengan kesihatan. Apa, ada kaitan ke? Perlu ke ada kaitan ke tak perlu, kan? Yang kedua, penting ke kalau ada kaitan? Penting mana, kan? Penting mana kesihatan dalam agama kita ni? So benda ni jarang diperkatakan lah, jarang diperbincangkan. Mungkin ada tapi jarang. So bila kita cakap pasal Islam ni adalah agama. Islam ni adalah ad-din. So ad-din tu bermaksud mencakupi seluruh aspek dalam kehidupan kita. Dia adalah cara hidup kita. So daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Macam sekecil-kecil perkara, contoh kita nak masuk tandas, nak makan pun Nabi bagi guideline. Sehinggalah cara nak mentadbir negara secara umumnya pun ada guideline-nya. Apa lagi lah berkenaan dengan kesihatan, betul? Jadi mungkin ada kat sini pernah dengar berkenaan maqasid syariah. Jadi maqasid syariah ni dia adalah maksud. Nama maqasid kan, maqasid ni maksudnya plural, banyak. Tapi maksud, apa maksud daripada Allah turunkan agama ni? So Imam Syatibi dia telah buat ringkasan, buku dia sangat tebal, dan dia buat ringkasan. Dia kata maksud kepada Allah turunkan agama kita ni ada 5. Dan ada 5. Satu adalah untuk jaga hifzuddin, untuk jaga agama. Yang kedua untuk hifzun nafs, jaga nyawa. Yang ketiga hifzul akal, jaga akal kita. Yang keempat hifzun nasal, jaga keturunan kita. Yang kelima hifzul mal, jaga harta kita. Jadi daripada 5 yang saya cakap ni, agama, nyawa, keturunan, nasab, akal dan juga harta, 3 daripadanya sama ada langsung ataupun secara tak langsung berkaitan dengan kesihatan. Jadi antaranya adalah pemeliharaan nyawa. Hifzun ni maksudnya pemeliharaan nafs, nyawa, pemeliharaan akal dan pemeliharaan nasab. So kata Imam Al-Ghazali dalam kitab dia kata kefahaman yang betul dan implementasi agama dari segi ilmunya, ibadahnya tidak akan tercapai melainkan 2 benda, iaitu kesihatan fizikal dan pemeliharaan nyawa. Jadi maksudnya apa? 2 benda ni, pemeliharaan nyawa dan kesihatan fizikal kita, penting untuk kita nak bawa agama dalam kehidupan kita. Betul tak? Contohlah, kita nak semayang, nak datang surau pun kita kena sihat, betul tak? Sihat daripada rumah, berjalan, kalau yang berjalan kaki, ada yang nampak naik basikal tadi kan, naik motor, itu pun memerlukan kesihatan yang cukup untuk dia sampai ke surau. Jadi dapat pahala setiap langkah kita. Nabi kata kita dapat pahala, satu pahala, hapus satu dosa, naikkan kita dalam syurga satu tingkatan, satu langkah. So bila orang tu dapat berjalan kan, so maknanya dia perlukan kesihatan. Yang itulah yang keduanya. Dan kita juga pernah dengar dan biasa dengar Nabi kata rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara, kan? So antaranya adalah
sihataka qabla saqamik, iaitu sihat kamu sebelum sakit kamu. Igtanim khamsan qabla khamsin, iaitu rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara, dan antaranya adalah sihat. Okey. Dan satu lagi hadis, saya suka bacakan dia punya teks dia, ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhah wal faragh. Okey, 2 nikmat yang kebanyakan orang sering terpedaya ialah kesihatan dan masa lapang. Jadi waktu kita, contohlah waktu kita muda ni, masih lagi muda, kita akan tak fikir pun pasal sakit lah, contohlah sakit kan. Sehinggalah bila kita ditimpa sakit, barulah kita kata Allahu Akbar kan. Nikmatnya kalau dapat sihat, dapat pergi mana-mana, dapat pergi makan sedap-sedap. Ini bila kita sakit, contohlah mungkin dulu ramai yang kena Covid kan. Bila kena Covid tu, azabnya badan sakit, kepala sakit, nak tidur pun tak boleh, bangun pun tak boleh, serba kena kan. Nak makan pun tak boleh, nak makan tak ada selera makan, nak berborak pun tak boleh kan. Macam itulah bila kita sakit, Allah tarik bukan setakat nikmat, satu nikmat, berangkai-rangkai nikmat Allah tarik bersama dengan dia. Dan juga selalu imam-imam selalu baca, dan juga Nabi SAW antara doa yang paling banyak dia berdoa adalah doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar kan. Maksudnya adalah, ini adalah potongan daripada ayat Quran, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Itu masa musim haji kan, ada waktu orang pergi haji, dia minta dunia. Fa minan nasi may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maksudnya dia minta benda yang pasal dunia lah. Dia punya, mungkin dia buat bisnes, untuk bisnes dia bagi rezeki banyak, bagi harta banyak kan, macam tu. Tapi dia lupa tentang akhirat. Satu. Dan selepas daripada ayat tu, Allah Ta'ala, wa minhum may yaqulu rabbana, ada yang Allah Ta'ala kata ada orang yang minta bukan setakat dunia, akhirat pun dia minta juga. Dan dia inilah yang paling beruntung sekali. Jadi maksud daripada Rabbana atina, maksudnya wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, dalam dunia ini kebaikan, wa fil akhirah, dalam akhirat kami hasanah, kebaikan, wa qina, selamatkan kami azabannar, daripada azab api neraka. Jadi fokus saya adalah apakah maksud hasanah yang disebutkan dalam doa ni. Jadi bila kita buka tafsir Ibnu Katsir, kita akan dapati banyak mufassir kata antaranya adalah kesihatan, ada isteri yang cantik, kenderaan yang baik, rumah yang selesa, banyak, semua yang termasuk dengan yang kita kata sihat wal afiat. Bila orang kata kau apa khabar? Jadi kita kata sihat, alhamdulillah, baik, wal afiat, sihat. Kalau dalam surat lah biasanya sihat wal afiat kan. Jadi wal afiat tu termasuklah well being, maksudnya benda yang berkaitan dengan kehidupan kita. Dan dalam itu adalah kesihatan. Dan ulama kata wal afiat, afiat tu pun termasuk dalamnya adalah sihat. Macam tu. So bila kita kata, selalu orang tanya kan, kau apa khabar? Khabar baik. Tapi biasa kita khabar tu maksudnya berita kan, surat khabar. Surat khabar berita lah. Sebenarnya dia nak tanya apa berita kamu, apa kamu ni macam mana keadaan kamu kan. Biasa kita jawab khabar baik kan? Tapi kita jawab dengan lidah lah biasanya. Kita biasa tak jawab sekadar menjawab je, khabar baik, okey lah, tak ada apa kan. Kalau orang putih kata how are you, dia lebih mencakupi lah. How are you, kau macam mana kau. Jadi kebanyakannya orang putih akan jawab alright, fine. Ataupun kalau dia macam kurang sikit, dia kata not too bad, dia kata. Tu apa nama, kalau orang Urdu kata kya hal hai kan, dia kata hal tu pun sama, apa keadaan kamu, kya hal hai. Hal tu daripada Arab. Kalau orang Bangla, mungkin kita ada Bangla kat sini, kata kya munashin, balo, dia kata. Yang kepala sekali dah akan teleng, balo. Baik. So benda yang soalan ni, semua kita akan biasanya bila kita berjumpa dengan orang, kita akan tanya soalan ni, betul. Ini pun dah menunjukkan pentingnya sihat tu dalam kehidupan kita. So bila kita sorry saya nak tanya sikit lah kan, bila kita kata sihat tu maksud kita apa yang kita maksudkan dengan sihat tu?
Tuan boleh ke bagi tahu sikit? Maksud ada siapa nak bagi tahu tak? Siapa nak berkongsi tak? Sihat tu kalau kita kata sihat tu apa yang kita maksudkan dengan sihat? Kalau tak kita ni terus Ustaz Sufian jawab kan. Sampai sihat. Alhamdulillah sihat. Oh, Ustaz Sufian. Susah soalan tu sebenarnya. Sihat tu biasa kalau kita jawab tak kena sakit sihat lah kan, betul tak? Tak sakit sihat lah. Maksudnya benda tu bersifat ada konotasi negatif lah. Tak sakit, tapi kita tak nak cakap tak sakit. Tak kena jawab tak sakit kan. Kita jawab lah sihat. Sihat ada positif sikit lah kan. Tapi WHO bagi definisi sihat tu apa? Sihat tu adalah complete, maksudnya sempurna keadaan fizikal dia, mental dia, dan bukan setakat tu, social dia. Social tu maksudnya hubungan dia dengan sekitar dia. Fizikal, mental, social, barulah dia kata bukan setakat absence of disease, tak ada sakit. Itu yang terakhir. Bukan setakat tak sakit, lebih daripada tu adalah complete, sempurna dia punya fizikal dia, mental dia, dan social dia. Social dia, hubungan dia dengan sekitar dia. Contoh social ni yang kita dapat faham, hubungan dia dengan tempat kerja dia. Kan kita ada SHO kan, Safety Health Officer, kesihatan pekerja. Nak tengoklah macam mana kesihatan pekerja, hubungan dia, interaksi dia dengan tempat kerja dia. Ada hubungan dia dengan keluarga dia, anak isteri dia, kawan-kawan dia. Itu adalah sosial. Itu pun sebahagian daripada kesihatan. Macam tu. Sebab tu ada environmental health. Environmental health ni maksudnya kesihatan alam sekitar. Contohlah orang tu kaji pasal noise ke, bunyi bising, air pollution ke, pencemaran udara. Itu pun adalah sebahagian daripada kesihatan. Bukan setakat kesihatan badan fizikal saja, tapi oleh kerana saya ni doktor, saya cakap je lah pasal kesihatan fizikal dan mungkin mental. Okay. Bercakap pasal doktor, tak tahu kalau puan-puan tahu ke tak, sebenarnya kita punya jiran kita, orang Thailand ataupun orang Melayu Thailand, dia panggil doktor apa? Bomo. Ya tu. Mak saya asal daripada Thailand, Patani Yala tu. Bila balik mak perkenalkan, ni doktor ni, diorang tak kenal. Doktor apa? Doktor. Dia kata doktor kan. Orang Thailand panggil doktor. Oh, Bomo. Oh, Bomo. Bila cakap Bomo, baru dia faham. Sebab tu lah kalau orang sakit, dia jarang pergi Tok Bomo. Dia tak ada stigma tu. Dia bawa, bawa pergi Bomo. Pergi ke hospital. Gitu. Lepas tu hospital dia pula kat Yala tu, dia punya signboard dia pun tulisan Jawi. Macam saya ada ambil gambar kan, letak kat sini. Signboard dia pun tulisan Jawi. Bagus dia punya ni, kerajaan dia. Daripada tu kita terjemahkan dia, kesihatan ialah keadaan fizikal, mental, kesejahteraan sosial yang lengkap. Bukan semata-mata tak ada sakit. Okey. So bila orang kata kau apa khabar? Jadi kena fikir 3 benda ni. Kau apa khabar? Sihat? Sihat mana? Fizikal ke, mental ke, sosial? Kan macam tu. Tapi kita tak adalah jawab sihat kan, kita jawab Alhamdulillah. Okey. Jadi antara kepentingan kesihatan dalam agama kita adalah Nabi sendiri kata sallallahu al-af. Maksudnya mintalah dengan Allah af, iaitu keampunan, wal afiyah, dan afiat. Fama uta ahadun ba'da yakin khairun min mu'afah. Mintalah dengan Allah keampunan dan afiah, dan tak ada apa yang diberikan lebih baik daripada selepas iman, iaitu kesihatan. Saya rephrase balik, Nabi SAW minta kita supaya minta dengan Allah untuk keampunan dan juga afiah. Afiah termasuklah kesihatan, kerana tidak ada yang lebih baik lagi selepas iman, yakin, iaitu kesihatan, selain daripada kesihatan. Lepas
Lepas tu kata tiada yang diminta pada Allah lebih disukai daripada kesihatan Musnad Ahmad. Ini daripada Nasa'i dan Ahmad. Okey. Dan juga Wahab bin Munabbih, Ru'usun Ni'am, kepala tonggak tunjang bagi nikmat ada thalathah, ada 3 kan. Fa awwalaha nikmatul Islam, yang pertama adalah nikmat agama kita, allati la tutimma nikmah illa biha, dan tak sempurna nikmat melainkan dengan agama kan. Orang tu boleh ada macam-macam harta, benda, material apa semua, tapi dia tak ada Islam, dia tak ada apa kan. Wasaniyah, dan yang kedua dia nikmatul afiyah, afiat, iaitu kesihatan, allati la tutayyib al-hayah, tak baik kehidupan dia melainkan dengannya. Wasalitha, dan yang ketiga nikmah al-ghina, allati la yatimul aisha illa bih, iaitu ghina ni maksudnya dia tak bergantung harap pada orang lain. Ghina ni bukan setakat kekayaan kan, dekat sini saya tulis kekayaan, tapi sebenarnya ghina ni bermaksud kita tak bergantung harap, hati kita ni bebas daripada berharap kepada orang lain. Jadi 3 nikmat, dan yang antaranya kata Wahab bin Munabbih, itu satu orang ulama yang sangat besar, tu mungkin tabi'in. Dia kata sihat adalah salah satunya. Dan juga doa Nabi dan petang, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Panjang doa dia, hadis riwayat Abu Daud. Dan antaranya Nabi SAW minta kepada al-afiyah, kesejahteraan dunia dan akhirat, kesejahteraan dalam agamaku, duniaku. Jadi tadi pun imam bacakan Allahumma afini fi badani, Allah ya Allah bagi afiat kepada badanku, Allahumma afini fi sam'i, telinga pendengaranku, basari, penglihatanku. Jadi kesihatan juga bukan setakat nikmat, tapi dia adalah amanah kan? Dia adalah responsibility yang kita semua akan dikenakan audit. Dia adalah responsibility, kita semua akan ditanya, dipersoalkan kat hari akhirat. Kenapa? Sebab di hari akhirat nanti semua orang akan ditanya oleh Allah Ta'ala, dan diorang takkan boleh berganjak walau sedikit pun kecuali Allah Ta'ala akan tanya beberapa pertanyaan, iaitu antaranya untuk apa dia gunakan kesihatannya, kan? Antaranya ilmu dia, harta dia buat dapat dari mana, ke mana dia belanjakan, ilmu dia guna untuk apa, dan untuk apa dia gunakan kesihatan dia. Okey. Dan yang tadi kita ada sebut irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 sebelum 5. Sihataka qabla saqamik, sihat kamu sebelum sakit kamu. Okey. So bila kita dapat gambaran lah, sihat ni memang sangat penting dalam agama kita kan. Adalah salah satu daripada tonggak juga. Bukan tonggak yang 5 tu kan, rukun Islam kita dah faham, tapi antara benda faktor yang penting dalam agama kita iaitu sihat. Dan apa faktor yang mengawal kesihatan tu? Apa faktor yang mengawal kesihatan tu? Iaitu keseimbangan. Waktu bila ada orang tu dia tak seimbang benda, iaitu mungkin dia ambil gula lebih daripada yang sepatutnya, dia akan dapat kencing manis. Dah masuk isyak Masya Allah. Masuk isyak? Azan tu tak sih. Tu, angkat tangan. Angkat tangan. Semaya. Sambung. Apa faktor yang untuk kesihatan ni, iaitu keseimbangan. Kita mungkin ada pernah hafal surah Ar-Rahman kan. Kata dan langit dijadikannya bumbung, was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dan langit itu Allah tinggikan, wa wada'al mizan, letakkan mizan, dia punya timbangan dia, alla tatghaw fil mizan, jangan kamu melampaui mizan, seimbang tu, penimbang tu. Wahai manusia, apa yang yani ya ayyuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang keduanya surah Al-Infitar, dia kata wahai manusia,
ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kamu ni terpedaya daripada Tuhan kamu, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang menciptakan kamu, fasawwaka perfect, menjadikan kamu sempurna, fa'adalak, dan cukup anggota badan untuk dia punya fungsi-fungsi dia, yang telah menciptakan serta menyempurnakan kejadian kelengkapan, al-a'la. Dan kita sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqaka fasawwa, kan? Sama juga macam surah Ar-Rahman tadi, alladhi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan sempurnakan ciptaan dia. Dan yang keempatnya, sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik. Ini semua tahu kan? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Adik-adik pun boleh baca kan. Dan wa tu maksudnya ayat penegas kan, mungkin kita dah tahu. Siapa yang tahu? Wa tu penegas, la tu penegas lagi, qad tu penegas lagi, 3 kali penegasan. Khalaqna, telah kami ciptakan, insan, manusia ni, setiap manusia ni ahsani taqwim, dalam ciptaan yang sempurna. Okey. Jadi semuanya berdiri di atas kesempurnaan dan keseimbangan. Jadi ini adalah dia punya kunci dia. Dalam satu orang ulama daripada Al-Azhar, dia kata the divine law has been set in this form in order to secure what brings benefit to people and to prevent what is detrimental. Okay, jadi dia kata maksud daripada syariah ini adalah untuk brings benefit, membawa manfaat kepada seluruh manusia, and to prevent, mengelakkan daripada apa yang memusnahkan dia. Jadi Imam Asy-Syatibi dia kata, Imam Asy-Syatibi tadi kita dah cakap kan, dia berkenaan dengan maqasid syariah yang kelima, yang 5 tu dia kata the whole Muslim community, indeed all other faiths agree that the divine law has been set to protect 5 benda ni. Dia kata bukan setakat agama Islam saja, tapi sebenarnya maksud kepada agama yang sebenarnya adalah untuk memelihara 5 benda ni. Okey. Okey, dan macam mana benda kesihatan ni dapat dipelihara, iaitu dengan satu, strengthen dia punya structure dia, iaitu memperkuatkan apa yang dah ada, which means take good care of what we have. Maksudnya apa yang kita ada ni kita betul-betul jaga dia, while the second is to protect it against any negative. Yang keduanya adalah melindungi dia daripada sebarang unsur-unsur negatif. Contohlah, kita jaga dengan baik kan, contoh macam Coach Pian kan Pian, dia coach kan, dia boleh ajar kita macam mana nak fizikal kita lebih aktif, betul? Berlari dan sebagainya, exercise untuk jaga kesihatan badan. Dan juga protect from negative. Kita tak mungkin kita elakkan daripada isap rokok, kita ambil dadah, minum arak dan sebagainya, bawa kita mudarat pada badan kita. Jadi daripada 2 benda ni, so kita kecilkan lagi skop. Kita kata ada 2 benda, iaitu health promotion, kita kena promotekan kesihatan, dan yang kedua health protection. Macam hari ni alhamdulillah surau ada buat kempen kesihatan daripada awal hari lagi sampai ke katanya kemuncak kan macam World Cup hari ni lah, sebagai kemuncak kepada World Cup, final World Cup kan. Ini final lah ni. Health promotion and protection macam tadilah, promotion dan juga protection. Dan saya nak bagi tahu sebenarnya kesihatan ni bukan setakat penting, bahkan ia adalah hak. Kita katakan right, hak kesihatan. Kesihatan tu adalah hak pada diri dia. Macam kita kata dia ada hak pada diri sendiri, kesihatan, hak kesihatan pada komuniti, hak kesihatan pada negara. So saya akan tak banyak masa, saya akan simpulkan sikit-sikit. Hak pada diri sendiri ni iaitu daripada hadis Nabi kata, Nabi pesan pada sahabat, dia kata kan, Nabi kata ada sahabat kata aku nak puasa lah, tak nak buka puasa. Aku nak puasa je, tak nak buka. Ada yang kata aku tak nak sentuh isteri aku, aku tak nak sentuh isteri aku, antaranya kan. Ada yang ketiga apa dia, saya tak ingat. So Nabi kata, Nabi pesan setiap benda ada hak ke atasnya. Jadi badan kamu pun ada hak ke atas kamu, isteri kamu pun ada hak ke atas kamu. Jadi dalam
dalam topik hak kesihatan pada diri ni, kita ambil hadis Nabi, iaitu badan kita pun ada hak atas diri kita. Jadi kita pun, badan kita ada tanggungjawab untuk menunaikan hak pada badan kita, iaitu kita kena jaga dia dengan baik sebagai amanah, dan juga kita juga kena lindungi dia daripada segala bentuk yang negatif kan. Dan juga kita amal pemakanan yang sihat. Coach Coach Imam Sufian boleh bagi talk lepas ni. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Ini pada ayat Quran kata wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Nabi kata kan, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah Taala kata, wahai orang beriman, kulu, makan, min tayyibah, daripada makanan yang baik yang telah Allah rezekikan kepada kamu. Cukuplah kalau dari segi makanan. Cukup saya suka pesan dekat pesakit saya kata, kalau nak ambil makanan, cukup dengan aktiviti untuk hari itu. Contoh, kita duduk kerja office je, tapi kita makan macam orang yang berlari satu padang kan. Jadi kita makan cukup dengan aktiviti hari kita. So kalau kita dalam satu pinggan, kita makan 1/3 nasi ke kan. Dan cukup semua zat, protein ada, serat ada. Dan suka saya bagi tahu nasihat yang sangat ringkas. Bila kita nak amalkan pemakanan yang sihat, kita bila pagi kita makan macam raja, bila kita tengah hari kita makan macam permaisuri, dan bila kita malam kita makan macam hamba. Jadi makan macam raja ni, kita siang biasanya kita akan bekerja dengan kuat, kita akan makan banyak. Tengah hari kita dah mula sikitkan kuantiti dia, dan malam paling sikit sekali. Paling lewat makan malam adalah pukul 8 malam, sebab 4 jam sebelum tu kita nak tidur dah. Mungkin Coach Syufiq boleh bagi kan, 4 jam sebelum tu kita perlu dah rehat dah, perut dah mula rehat. Sebab itulah kita jarang mungkin ada, jarang kita nampak orang-orang Chinese ataupun orang Chinese dia obese, overweight. Mungkin ada, mungkin makan wallahu alam pemakanan tak sihat ke, tapi kebanyakannya dia berat badan baik. Lepas tu mengelak daripada penyakit berjangkit kan. Jadi antaranya Al-Quran telah bagi guideline, wala taqrabuz zina, jangan hampiri zina kan. Macam sekarang ni kita banyak banyak penyakit bawaan disebabkan oleh pelakuan homoseksual, multiple sexual partner, banyak main pasangan kan. Dan agak mengejutkan jugalah, orang-orang imigran pun, pekerja-pekerja asing pun, diorang pun terlibat sama dengan penyakit berjangkit ni. Kata sebab apa? Sebab main homoseksual, main sama dia. Itulah. So bila tengok ada macam dekat dia punya lubang dubur dia ada macam panggil, ada sedikit ni lah, lesion lah panggil kan, luka apa semua. Luka ni penyakit berjangkit ni, tanya dia, awak ada main ke? Ada main kata. Jadi benda ni, homoseksual ni adalah perkara yang isu yang saya rasa mungkin akan jadi satu isu utama dekat negara kita. Dulu memang tak ada kita dengar pasal benda ni. Mungkin ada tapi jarang dengar. Tapi penyakit, kalau kita baca penyakit AIDS tu, bawaan dia adalah daripada pelakon homoseksual sendiri. Dan kes yang pertama dikesan, kes AIDS ni pada tahun 1986 dibawa oleh orang yang berkelakuan homoseksual. Jadi itulah dia. So benda ni mungkin nanti terpaksa masuk dalam silibus anak-anak kita kan. Silibus anak-anak kita, silibus universiti pula. Benda ni dah jadi satu perbincangan yang hangat, jadi agenda nasional pula. Jadi macam tu, nak tak nak memang akan jadilah. Dan juga tanggungjawab ibu bapa. Dan kita kata tadi ada hadis Nabi kan, anak-anak pun ada juga hak atas kita. Jadi tanggungjawab kita bukan setakat kita bagi dia pendidikan yang cukup, pendidikan asas yang cukup, kita juga kena menyediakan pemakanan yang sihat untuk dia. Mungkin ada daripada kita, kebanyakan kita mungkin mak ayah kan, kita tengok doktor, anak saya tak nak makan ya, susah nak makan, dia makan benda jajan je, super ring kan, benda tu dia okey lah, nasi tak nak, sayur tak nak. Sebenarnya kita yang ajar diorang lah. Bila kita didik dengan baik, insya-Allah diorang akan ni. Bila kita letak kat tepi ataupun kita langsung tak bawa masuk dalam rumah kita benda-benda yang makanan yang tak elok, anak-anak sendiri akan ikut kita. Dia tengok kita minum air banyak, dia akan minum air. Kita suruh minum air, dia tak nak, sebab kita pun minum air tak banyak kan. Kita sendiri minum air tak banyak.
Lepas tu kita suruh anak, kau lah ni minum air tak banyak kan dah sakit. Sebenarnya dia ikut mak dia, ikut atas ayah dia. Lepas tu persekitaran yang sihat dan baik, bersih. Okey, sikit lagi. Lepas tu kita kata iman ada 70 cabang, dan yang paling rendah sekali adalah buang benda yang mengganggu orang lain. So itu juga adalah persekitaran yang baik. Saya cakap lah environmental health, pencemaran, asap rokok, pembakaran terbuka, itu pun sebahagian daripada agama. Dan pada negara, jadi tanggungjawab negara pula, dia kena sediakan fasiliti kesihatan yang baik. Ada untuk orang yang sakit, orang warga emas, orang kelainan upaya, kanak-kanak. So sebab itulah alhamdulillah kerajaan kita bagi free vaksin kan. Vaksin daripada baby lahir sampailah dia umur 2 tahun, dia dapat free vaksin. Dulu tak ada pneumokokal, sekarang dah ada pneumokokal. Padahal pneumokokal tu harga dia mahal sebenarnya, tapi negara telah belanjakan untuk tu. Pneumokokal tu untuk jangkitan paru-paru. Jadi ini nak bagi tahu sumber rujukan saya adalah Health as Human Right oleh Dr. MH Al-Khayyat. Dia ni seorang Syria. Ini yang saya buat kat klinik lah, pemeriksaan bakal haji, injek lutut untuk orang yang ada arthritis, orang yang ada carpal tunnel, sakit benda ni, sakit bahu, frozen shoulder. Khatan tu hari banyak agak, scan pun ada. Itu hari orang scan, saya scan memang bengkak punya buah pinggang dia. Ini saya cucuk cucuk orang yang kena frozen shoulder, tak dapat nak angkat. Yang ni makcik ni saya cucuk gel untuk sakit lutut dia. Dia tak boleh semayang, susah nak semayang. Cucuk daripada nilai inilah. Saya cakap pakcik tu setiap 2 hari dia akan datang. Kadang-kadang setiap hari dia akan datang untuk tarik air. Ini waktu mula-mula dia datang. Waktu mula-mula datang saya pakai picagari. Tapi sekarang dia datang, saya terus masuk jarum, terus sambungkan dekat beg urine, beg air kencing tu, masukkan situ untuk keluarkan air. 1 liter air, hampir 1 liter lah setiap 2 hari keluarkan. InsyaAllah. Nantilah, moga-moga tak ada pertanyaan kan. Air kita dalam kita dalam darah kita ni, kita ada banyak komposisi. Ada darah merah, kita ada plasma. Plasma tu adalah air, fluid tu, air tu. Darah tu adalah sebahagian daripada tu. So yang kita keluarkan ni adalah, dia ada macam kita ada saluran darah kan. Bila pressure, air tu yang akan keluar. Darah tu tak keluar, darah duduk dalam saluran ni. Tapi sebab saluran darah tu dia tak bagi darah keluar, dia hanya bagi air yang keluar. Yang tu lah, air tu yang kita sedut keluar. Kumpul kat dalam ni. Memang ni bengkak dia punya ni, perut dia busung. Yang tu lah. Okey, yang tu lah. Ada apa lagi tak? InsyaAllah. So kalau tak ada apa, setakat tu dululah, insyaAllah. Yang penting apa isi yang saya nak sampaikan, kesihatan adalah sebahagian daripada agama. Ke apa? Ya, mana-mana boleh. Sesi khatan. Pemakanan anak-anak. Sebenarnya tak ada patai. Tak ada patai dalam kapal-kapal pun sebenarnya. Ibu baru lepas mengandung, baru lepas bersalin, baru lepas khatan. Tak ada patai. Boleh makan semua benda. Cuma tak boleh makan benda, makanan yang dia memang alergik. Contoh memang sebelum ni tak boleh makan telur, tak boleh makan ayam, nanti naik benda gergata tu kan. Tak boleh makan jugalah yang tu, pakatan tu je lah. Yang tu. Cuma kalau khatan ni, mungkin doktor ada pesan, kena banyak rendam dengan air garam. Dia panggil sitz bath. So kita ada besen, ada kolam pun cantik kak. Besen, letak garam tu, kita ada paket garam kecil kan. Letak 1 paket ataupun separuh paket daripada tu. Letak banyak-banyak garam. Macam air pantai masin tu juga kita nak. Supaya dia punya bengkak tu dapat surut. Lepas tu cepat baik. Cepat baik. Luka dia cepat baik. Yang tu. Ada apa yang nak tanya? Benda yang di luar pada topik konteks pun boleh tanya, tak ada masalah. Apa senang ni? Tak ada apa kot tak ada tu je lah, insyaAllah. Yang aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat.
ilmu muslimin wal muslimat. Kita tangguhkan tasbih kita dan kafarah. Tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illallah. Terima kasih ucapkan kepada Rashid. Moga dengan penosian itu memberi manfaat kepada kita semua. Jadi untuk akhirnya sebelum kita mulakan Isyak, majlis mempersediakan pergerakan program Sunatan yang juga hasukan Wilayah Zuma Saudara Lukman untuk memberi hari kesihatan untuk memberi berkelas kepada kita.